Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazani binti Abdul Aziz dari kelas 3 Sina. Hari ini saya akan membentangkan kajian kesejarah yang bertajuk Perjanjian Pangku 1874. Penyataan masalah, British telah mengadakan perjanjian dengan pemerintahan tempatan untuk mengikat persetiaan menerima pengaruh British dengan negeri Melayu ialah Perjanjian Pangku 1784. Soalan kajian kecil. Huraikan latar belakang dalam Perjanjian Pangku 1874. Terangkan interpretasi peluaran kuasa British dalam Perjanjian Pangku 1874. Jelaskan 3 kepentingan yang boleh didapati daripada perjanjian. Kajian literatur. Menurut Mokhtar Haji Samsudin 1980, British memperoleh peluangnya di negeri Perak berikutan tindakan Raja Muda Abdullah yang mengirim surat ke Singapura pada hujung tahun 1873. Perkara ini turut disokong oleh Siti Syahira binti Mustafa dan Nurfizilah binti Muhammad Kasim 2019 dalam program sejarahnya Kepentingan Perjanjian Pangku 1874. Objektif kajian. 1. Menghuraikan latar belakang dalam Perjanjian Pangku 1874. Menerangkan interpretasi peluaran kuasa British dalam Perjanjian Pangku 1874. Menjelaskan 3 kepentingan yang boleh didapati daripada perjanjian. Kaedah audiovisual YouTube. Saya telah menonton sebuah video di YouTube channel Oh Like That. Kaedah perpustakaan e-book buku. Saya mencumpai e-book yang berkenaan dengan tajuk yang dikaji. Saya turut juga melayari internet artikel. Saya telah melayari internet dan menjumpai yang berkenaan juga. Analisis data audiovisual YouTube channel All Like That. Buku The Golden Cornonist and the Way. Cerita dari Isabel Bird. Keseluruhan internet artikel perkhabar. Dapatan kajian. Huraikan latar belakang dalam Perjanjian Pangku 1874. Pengetahuan. Perjanjian Pangku merupakan perjanjian pertama British dengan Kerajaan Melayu. Ia terjadi disebabkan oleh kemangkatan Sultan Ali iaitu Sultan Negeri Perak. Ia ditandatangani pada 20 Januari 1874 di atas kapal terbang British iaitu HMS Pluto. Peristiwa ini bermula apabila Andrew Clark, Governor Negeri-Negeri Selat memanggil Ketua Kumpulan Rihin dan Haisan untuk menamatkan perselisihan antara mereka. Dapatan kajian. Terangkan interpretasi penluasan kuasa British dalam Perjanjian Pangku 1874. Kemahiran. Perluasan kuasa British bermula apabila Perang Larut yang tercetus pada tahun 1861 hingga 1874. Kemangkatan Sultan Ali berlaku pada tahun 1871. Raja Abdullah tidak hadir pada hari pemakaman. Oleh sebab itulah, Raja Ismail telah dilantik. Raja Abdullah sebagai saingan Sultan Ismail telah meminta bantuan British dengan meminta pertolongan kawannya di Singapura iaitu King Cheng dan telah membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh Raja Abdullah berserta dengan syarat-syarat yang tertentu. Hal tersebut dilakukan akibat keadaan larut yang semakin teruk. Dapatan kajian. Pada pendapat anda, apakah kesan yang akan berlaku dari segi ekonomi yang boleh didapati daripada perjanjian ini? Pada pendapat saya, antara kesan yang berlaku ialah British dapat menguasai perlombongan dan dapat memonopolikan negeri Perak. British turut juga mendapatkan hak kutipan cukai bagi kepentingan ekonomi British. Disebabkan itulah berlakunya pengenalan cukai baharu yang dikenali sebagai cukai kelamin. Hal ini diperlihatkan bahawa orang British melakukan penindasan terhadap orang Melayu.
pemikiran saya dari segi buku. Dari segi artikel, dari segi YouTube. Kesimpulannya, kami telah berbincang tentang perjanjian Bangkok yang ditandatangani pada 20 Januari 1874. Ia menunjukkan yang British berusaha mengamankan kacau bilau yang berlaku di Larut. Secara tidak langsung, British mendapat hak dan kuasa untuk terlibat dalam segala hal dan juga memenuhi segala kepentingan ekonomi British. Negeri-negeri Melayu turut terkesan dengan British yang menyebarkan kuasanya ke negeri-negeri Melayu yang lain, sekaligus mengukuhkan kedudukannya di tanah Melayu. Daripada perjanjian itu, kita dapat belajar agar tidak melakukan keputusan secara melulu tanpa perbincangan dan memupuk sifat patriotisme yang tinggi di dalam diri untuk menghargai dan mencintai negara kita. Cadangan yang dapat saya berikan ialah pemimpin haruslah mengetahui cara untuk mengatasi masalah dan tidak melakukan keputusan secara melulu tanpa membuat perbincangan terlebih dahulu. Selain daripada itu, janganlah bersaing atau mempunyai dendam antara satu sama lain, kerana ia hanya membawa kepada perkara yang rugi dan sia-sia. Ini adalah jadual kerja sepanjang saya melakukan kerja. Sekian daripada saya. Terima kasih.